Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita untuk ulang kaji alih bentuk komunikasi semasa 3 pengajian am. Okey, memandangkan STPM pun dah tak lama lagi, tinggal lebih kurang 50 hari saja. Okey, jadi ada satu lagi topik yang cikgu belum bincangkan, iaitu berkaitan dengan pola luar biasa. Jadi hari ini kita akan bincangkan alih bentuk komunikasi pola luar biasa. Jom. Welcome to YouTube channel Zarina Basri. Dalam slide yang disediakan, pelajar lihat terdapat beberapa jenis soalan, beberapa bentuk soalan cikgu lampirkan, di mana di dalam slide dalam slide ni ada 5 contoh. Sebenarnya ada banyak lah, tapi cikgu pilih 5 ni. Soalan ni semua cikgu petik daripada buku terbitan LP. Jadi dalam buku keluaran tahun 2015 kalau tak silap cikgu. Jadi cikgu petik daripada situ soalan-soalannya. Jadi dalam slide ni ada beberapa bentuk soalan luar biasa yang boleh untuk kita lihatlah bentuk-bentuk soalan pola luar biasa. Dalam slide yang pertama kita lihat soalan ini. Jelaskan kesan pengangguran di Malaysia dan negara-negara maju terpilih dari tahun 2010 hingga 2013. Soalan ini apa kehendak soalannya? Kita dapat kenal pasti dalam ayat yang pertama. Ada satu ayat je kan dalam soalan ni. And then dalam ayat pertama, jelaskan kesan pengangguran. Ada tak kehendak lain? Tak ada kan? Jadi kehendaknya jelas minta kesan pengangguran sahaja. Jadi inilah yang kita namakan sebagai pola luar biasa. Tak ada analisa data yang boleh, tak ada keyword untuk analisa data yang boleh kita kesan dalam soalan ni. Yang ada cuma kehendak soalan bagi analisa pengetahuan. Sebab tu kita labelkan dia sebagai pola luar biasa. Jadi bagaimana kita nak tentukan analisa data bagi soalan berbentuk begini? Secara umumnya lah kita lihat dalam jadualnya. Kalau kita nak tentukan soalan tu, kita lihat dalam jadualnya. Dekat sini jadualnya kita lihat ada 4 tahun 2010 hingga 2013, and then tak ada jumlah tidak diberi, and then unitnya ialah peratus. Jadi kita boleh selesaikan analisa, kita boleh buat analisa data dengan menggunakan kaedah pola perubahan. Sebab maklumatnya ada di situ lengkap. Boleh juga kita nak buat pola perbandingan, tapi simple lah, sebab maklumatnya hanya sekadar peratus sahaja, tak ada jumlah. Jadi boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah 1+3, format 1+3, ataupun jika tak pasti boleh juga kita buat 2+3, jadi 4 paragraf. Tapi digalakkan buat 1+3 je lah. Jadi kalau mengikut cadangan, kita selesaikan soalan ini dengan menggunakan format 1+3, iaitu pola perubahan untuk analisa data, dan 3 lagi kesan untuk analisa pengetahuan. Ini untuk contoh soalan yang pertama. Untuk soalan yang seterusnya, soalan kali ini berbentuk gambar rajah, graf bar. Kita lihat dulu soalannya. Dah
berdasarkan graf di bawah, berikan sebab keberhutangan isi rumah rakyat Malaysia yang tinggi dalam kalangan negara-negara terpilih pada tahun 2011. Okey, jadi di sini kita lihat isunya ialah tentang kadar keberhutangan isi rumah, okey, bagi rakyat Malaysia. And then tempohnya ada satu saja, iaitu tahun 2011. Dan daripada gambar rajah ni kita lihat ada banyak nama-nama negara terpilih lah. Okey. Jadi kehendak soalan dalam soalan ni berikan sebab keberhutangan. Jadi untuk analisa pengetahuan kita dah tahu, okey, sebab keberhutangan di isi rumah. Tapi untuk analisa data, keyword yang biasa kita cari kita tak jumpa, tak ada dalam ni. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita selesaikan soalan yang macam ni pula? Okey, kalau tadi kita dah jumpa dua soalan tadi tak ada keyword untuk analisa data, so kita lihat dalam jadualnya. Okey, maklumatnya ada banyak tempoh, so kita boleh analisa data dengan menggunakan pola perubahan. Okey, untuk soalan ni bagaimana? Tempoh. Okey, untuk soalan ni tempohnya hanya ada satu pada tahun 2011 dan nama negara ada banyak, beberapa buah negara terpilih. Okey, kita lihat dalam soalan tu ada perkataan Malaysia yang tinggi. Kadar keberhutangan isi rumah rakyat Malaysia yang tinggi dalam kalangan negara-negara terpilih. Okey, maksudnya dalam banyak-banyak buah negara ni Malaysia yang paling tinggi kadar keberhutangan isi rumahnya. Jadi apa sebabnya? Okay, jadi kita gunakan keyword tinggi itu sebagai jawapan analisa data kita. Okey, maksudnya kita akan gunakan kaedah pola perbandingan. Macam mana cara untuk kita selesaikan soalan ini? Okey, jadi ini salah satu lagi kaedah untuk kita tentukan bagaimana cara untuk dapatkan analisa data, tentukan analisa data bagi soalan pola luar biasa. Okey, jadi ini bentuk soalan yang ketiga kita lihat. Okey, untuk soalan yang kedua ni kita baca dulu soalan bersama-sama. Berdasarkan jadual pasaran saham di bursa saham utama negara-negara terpilih pada bulan Mac 2013, jelaskan kesan kepada Malaysia. Okey, jadi hanya ada satu ayat sahaja dalam soalan ini, dan dalam ayat ini kita dapati kehendak soalannya jelaskan kesan kepada Malaysia. Okey, kesan pasaran saham ini kepada Malaysia. Okey, jadi tak ada keyword untuk analisa data, kan? Keyword untuk pola perubahan pun tak ada, pola perbandingan pun tak ada, pola umum pun tak ada, pola hubung kait pun tak ada. Jadi kalau semua keyword tu tak ada, dia punya clue sikit pun tak ada macam ni, macam mana kita nak selesaikan, kan? Okey, jadi langkahnya kita lihat dalam jadual, sama seperti soalan yang pertama tadi. Kita lihat dalam jadual, okey, terdapat 3 tempoh. So kita boleh selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah pola perubahan. Okey, daripada 8 hingga 20 Mac tu meningkat ke menurun. Okey, jadi ini lagi satu lagi contoh untuk soalan pola perubahan. Okey, sekarang kita lihat pula contoh soalan yang ketiga. Contoh soalan yang keempat. Okay, kita baca dulu soalan ini. Berdasarkan jadual yang diberikan, huraikan faktor wujud tahap kepercayaan yang berbeza terhadap kredibiliti dan ketelusan syarikat Malaysia berbanding beberapa buah negara terpilih pada tahun 2011. Okey, jadi kita tengok soalan je dulu. Kita jangan tengok jadual. Okey, jadi dekat dalam soalan, yang paling jelas kat sini kita nampak kehendak soalannya ialah huraikan faktor wujud tahap kepercayaan. Jadi faktor itu ialah analisa pengetahuan, kan? Okey, sekarang kita cari ada tak keyword untuk analisa data. Tak ada, kan? Yang berbeza tahap kredibiliti dan ketelusan syarikat Malaysia berbanding beberapa buah negara terpilih. Tak ada. Tapi clue kat situ ada pada tahun 2011, maksudnya ada satu tempoh saja.
And then kita cari lagi, dan kita jumpa perkataan ketelusan syarikat Malaysia berbanding beberapa buah negara. Okey, jadi kita gunakan clue di situ, perkataan berbanding. Kalau tadi soalan sebelum ni perkataan tinggi, jadi sekarang kat sini kita jumpa perkataan berbanding negara-negara lain. Okey, jadi kita gunakan clue ini untuk menjawab analisa data bagi soalan ini dalam jadualnya. Okey, dalam jadual ni kita lihat maklumat yang diberi ialah tahap kepercayaan dalam unit peratus. Kalau kita nak buat pola perubahan pun tak boleh kan. Jadi maknanya sahlah memang soalan ini sesuai untuk kita jawab menggunakan kaedah pola perbandingan. Okey, jadi kat sini macam mana kita nak tentukan yang paling tinggi dengan yang paling rendah lah tahap kepercayaannya. Malaysia didapati, Malaysia yang paling tinggi 65%, dan yang paling rendah Rusia 41%. Dah selesai untuk analisa data lah. And then huraikan faktor tu boleh cari sendiri. So formatnya ialah 1 tambah 3 kat sini. Okey, jadi ini contoh soalan yang keempat, soalan berbentuk pola luar biasa. Jadi dalam keempat-empat soalan ini dapat dikenal pasti bahawa bentuk soalannya berbeza-beza. Okey, antara satu soalan dengan soalan yang lain. Bagi pola luar biasa, kehendak soalannya berbeza, jadualnya berbeza, bentuk soalannya berbeza. Okey, tapi satu je ciri-ciri dia yang sama, iaitu tak ada keyword untuk analisa data. So tips dia untuk selesaikan soalan pola luar biasa yang tak ada keyword untuk analisa data ni ialah kita cari sebaik-baik yang boleh, kita cari perkataan yang paling matching dengan mana-mana pola yang sesuai. Contohnya kalau macam dua soalan yang kita jumpa tadi, yang tinggi, dan soalan yang keempat tadi berbanding. Okey, kalau pola perubahan kita tak jumpa keyword, sebarang keyword kan, perkataan yang paling sesuai untuk pola perubahan. So kita lihat di dalam jadual. Okey, maklumatnya ada lebih daripada 1 tahun, jadi kita boleh selesaikan analisa datanya dengan menggunakan kaedah pola perubahan. Jadi kita gunakan mana-mana ciri-ciri pola yang sesuai untuk selesaikan analisa data dalam soalan pola luar biasa yang tidak diberikan kehendak, tidak ditentukan kehendak soalannya dalam soalan. Okey, tidak ditetapkan apa kehendak soalannya dalam soalan. Okey, jadi itu untuk 4 soalan. Ada satu lagi soalan. Okey, kita lihat satu lagi soalan. Okey, ini soalan yang kelima. Okey, soalan ni kita baca sama-sama. Berdasarkan jadual yang diberikan di bawah, jelaskan faktor-faktor wujud jumlah pesakit diabetes di negara-negara terpilih ASEAN pada tahun 2000 dan pada tahun anggaran 2030. Nyatakan risiko yang dihadapi oleh pengidap diabetes. Okey, secara umumnya kita lihat dalam soalan ni, kalau saya lah, cikgu akan nampak dua kehendak soalan analisa pengetahuan. Okey, dalam ayat pertama jelaskan faktor-faktor, kemudian dalam ayat kedua nyatakan risiko yang dihadapi. Tapi takkanlah dalam soalan pola alih bentuk komunikasi ni ada dua analisa pengetahuan kan? Okey, jadi kita sesuaikan kehendak soalan ni dengan alih bentuk komunikasi. Okey, kita dah tahu bahawa alih bentuk komunikasi mesti ada sekurang-kurangnya satu analisa data. Okey, jadi sekarang kita cuba cari analisa data yang paling sesuai untuk jawab soalan ni. Okey, jadi kita akan dalam ayat yang pertama ni lah, kita lihat kehendak dalam ayat yang pertama, jelaskan faktor-faktor wujud jumlah pesakit diabetes di negara-negara terpilih ASEAN pada tahun 2000 dan pada tahun 2030, anggaran tahun 2030. Okey, dalam ayat yang pertama ni biasanya dalam ayat yang pertama lah kehendak untuk analisa data, dan dalam ayat yang kedua tu biasanya nyatakan risiko yang dihadapi ini ialah kehendak untuk analisa pengetahuan. Jadi
Di sini kita lihat dalam ayat yang pertama tu terdapat satu clue, iaitu jumlah pesakit. Okey, jadi jumlah pesakit kat sini kita lihat dalam jadual ada jumlah dan ada tempoh untuk 2 tahun kan, 2000 dan 2030. Jadi kita boleh gunakan kaedah pola perubahan untuk soalan ini. Dan kita lihat kat sini dalam jumlah kita dapati bahawa jumlahnya meningkat. So kita dapat satu perenggan jawapan untuk analisa data. Okey, pola perubahan. Jadi kita lihat lagi, boleh tak kehendak soalan yang lain? Okey, memandangkan dalam jadual ni terdapat beberapa maklumat. Okey, ada maklumat tentang jumlah pesakit diabetes tahun 2000 dan 2030. Kemudian ada juga maklumat dalam bentuk peratus peningkatan pesakit dan ada jumlah. Jadi kalau ada jumlah, senang untuk kita tentukan pola perbandingannya, kan? Jadi tadi kita untuk jumlah keseluruhan kita dah analisa dengan menggunakan kaedah pola perubahan. Jadi boleh tak kalau kita nak cari satu analisa lagi menggunakan pola perbandingan? Okey, berdasarkan maklumat ni, okey, daripada soalan kita lihat diminta jelaskan faktor-faktor wujud jumlah pesakit diabetes di negara-negara terpilih ASEAN pada tahun 2000 dan pada tahun anggaran 2030. Jadi maksudnya dalam jadual kita cari tahun 2000, yang paling tinggi ialah negara Indonesia, kemudian yang paling rendah ialah negara Myanmar. Okay. Kemudian pada tahun 2030 yang paling tinggi ialah pesakit dari jumlah pesakit di Indonesia dan yang paling rendah ialah jumlah pesakit di Myanmar. Okey, jadi di sini kita dah tentukan dah tahun 2000 yang paling tinggi Indonesia dan yang paling rendah Myanmar. Begitu juga dengan tahun 2030. Jadi kita dah dapat satu data pola perbandingan daripada jadual yang diberi. So cukuplah untuk dua maklumat analisa data. Jadi kita dah tahu perenggan satu kita nak jawab jumlah keseluruhan pola perubahan, dan kemudian perenggan kedua kita nak jawab pola perbandingan setiap tahun tu yang paling tinggi dan yang paling rendah, kan? Jadi dekat sini untuk jawab pola perbandingan kita akan gunakan kaedah nak tulis jawapan idea tu kan, ayat idea tu kita gunakan kaedah kehendak soalan pada tahun. Alright. Baik, kita ingat balik untuk menulis ayat idea bagi pola perbandingan dengan kehendak soalannya pada tahun. Okey, seperti dalam soalan ni pada tahun 2000 dan pada tahun anggaran 2030. Okey, digalakkan mulakan ayatnya dengan isu soalan. Okey, seperti dalam soalan ni, jumlah pesakit diabetes yang paling tinggi, jumlah pesakit diabetes di negara ASEAN terpilih pada tahun 2000 dan pada tahun 2030 yang paling tinggi ialah Indonesia dan yang paling rendah ialah Myanmar. Okey, ini kebetulan sebab soalan ini datanya kedua-dua tahun tu sama negaranya. Okey, kalau tak sama kena sebut satu-satu. Contohnya macam ni. Kalau contohlah yang paling tinggi tahun 2000 ialah Indonesia dan yang paling tinggi tahun 2030 ialah Thailand, contoh Jadi ayat idea dia macam inilah. Jumlah pesakit diabetes di negara-negara terpilih ASEAN pada tahun 2000 yang paling tinggi ialah Indonesia dan yang paling rendah ialah Myanmar. Manakala pada tahun 2000 tahun anggaran 2030 yang paling tinggi ialah Thailand dan yang paling rendah ialah Myanmar. Okey? Jadi itu maksudnya dalam ayat idea tu kita pastikan kita sebut pada tahun mulakan dengan isu, kemudian kita sebut nama tahun bila, kemudian baru kita tentukan nyatakan yang paling tinggi negara mana yang paling. Kenapa soalan ini, soalan yang terakhir ni tentang jumlah pesakit diabetes ni kita tentukan dua analisa data. Dua analisa data, dua analisa pengetahuan. Sedangkan soalan yang lain-lain tadi
kita tentukan satu saja analisa datanya. So format jawapannya 1 tambah 3. Yang ini, soalan ni kita tentukan format jawapannya 2 tambah 2 pula. Okey, kenapa? Okey, jika soalan ini bergantung, okey, format jawapan ini bergantung kepada maklumat yang boleh kita berikan dalam berdasarkan kepada jadual yang diberi. Okey, untuk soalan yang ini tentang pesakit diabetes ni, maklumat yang diberi lengkap. Jadi kita boleh berikan data, carikan data untuk analisa perubahan, dan kita juga boleh carikan data untuk soalan untuk jawapan bagi pola perbandingan. Jadi kita keluarkan jawapan dua-dua jawapan 2 tambah 2. Okey, maksudnya kita keluarkan kedua-dua jawapan itulah, pola perubahan dan pola perbandingan. Kalau macam soalan yang mula-mula tadi yang berkaitan dengan pengangguran, maklumat untuk pola perbandingan tak lengkap. Okey, jadi kita sesuai untuk kita jawab pola perubahan saja. Begitu juga dengan maklumat tentang bursa saham tadi. Maklumat yang diberi sesuai untuk dijawab bagi pola perubahan juga. Tak sesuai untuk pola perbandingan sebab maklumat data tak lengkap. Okey, dan seterusnya soalan yang berkaitan dengan yang ada gambar rajah, yang berbentuk gambar rajah tadi, graf bar tadi tu. Okey, soalan itu juga maklumatnya tak lengkap, kan? Satu tempoh sahaja, jadi tak sesuai untuk kita jawab pola perubahan. Lebih sesuai untuk kita jawab pola perbandingan. Dan seterusnya maklumat tentang pola soalan tentang tahap kepercayaan tadi tu juga tak sesuai untuk kita jawab pola perubahan. Jadi kita tak boleh nak keluarkan maklumat lain, satu je maklumat yang kita boleh bagi. Jadi formatnya 1 tambah 3. Tapi untuk soalan yang berkaitan dengan pesakit diabetes ni tadi, maklumat yang diberi banyak kita boleh analisa. Okey, jadi kita keluarkan satu untuk analisa perubahan dan satu untuk analisa perbandingan. Okey, lebih sesuai, begitulah kaedah jawapannya. Okey, bergantung kepada soalan. Sebab itu cikgu cakap untuk pola perbandingan, untuk pola luar biasa ni, kita tentukan kehendak soalannya bergantung kepada maklumat yang diberi. Okey, just tadi cikgu nak tambah sedikit bagi soalan yang berkaitan dengan jumlah pesakit diabetes ni, memandangkan dalam soalan itu jelaskan faktor wujud jumlah pesakit diabetes. So tadi kita dah tentukan analisa datanya, tapi kita belum jawab lagi faktor-faktor wujud jumlah pesakit tu. Oleh itu kita kena, setelah kita menganalisa data dia, contohnya jumlah keseluruhan tadi mengalami pola meningkat, kemudian kita dah analisa datanya, peningkatan sebanyak 150%. Okey, kita tambah satu lagi analisa pengetahuan dalam jawapan ni, faktor kenapa meningkat, kenapa jumlah pesakit diabetes ni meningkat, apa faktornya dia meningkat. Pengamalan mungkin disebabkan amalan pemakanan yang tidak seimbang, menyebabkan jumlah pesakit diabetes semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu kehendak. Ini jawapan kaedah jawapan kali ini kerana kita mematuhi kehendak soalan. Kehendak soalan yang pertama minta faktor untuk dan kemudian barulah nyatakan risiko. Yang nyatakan risiko tu untuk analisa pengetahuan. Okey? Diharap pelajar boleh jelaslah dengan contoh jawapan yang kita bincangkan ni. Okey, tips untuk pola luar biasa ni. Yang pertama, pastikan dalam soalan tu betul-betul memang tak ada keyword ataupun kehendak soalan. Tidak ditetapkan kehendak soalannya, analisa datanya nak apa. Kalau biasanya ada pola banding, ada perbandingkan, ataupun nyatakan trend ataupun perkembangan ataupun prestasi untuk pola umum, kan. Tapi kalau pola perubahan ni dia tak ada keyword yang macam tu, tak ada. Okey, jadi dia open je. Kalau kita baca sekali tu dia cuma minta analisa pengetahuan sahaja.
Okey, jadi itu bentuk soalan pola luar biasa. Okey, jadi itu umumlah. Biasanya pola luar biasa ni dia cuma minta dalam soalan tu dia cuma nyatakan kehendak untuk analisa pengetahuan sahaja. Okey, itu ciri-ciri untuk bentuk soalan pola luar biasa. Okey, jadi apakah tips untuk menentukan jawapan bagi soalan berbentuk pola luar biasa ni? Okey, tipsnya ialah yang pertama, kita cari sebarang clue yang terdapat dalam soalan. Okey, contohnya macam soalan tadi ada perkataan berbanding, and then ada soalan yang lain ada perkataan tinggi. Okey, itu kedua-dua perkataan tu boleh wujud dekat dalam kehendak soalan. Okey, dan yang kedua dan selain daripada tu ada satu soalan lagi tu ada perkataan jumlah. So kita boleh gunakan keyword ataupun clue itu untuk menentukan kehendak analisa data. Okey, jika tak ada juga dekat dalam soalan tu tak ada juga sebarang clue perkataan yang sesuai untuk kita tentukan analisa data, and then baru kita lihat di dalam jadual. Okey, dalam jadual maklumat yang diberi itu sesuai yang mana? Okey, sesuai untuk pola perbandingan ke sesuai untuk pola perubahan? Okey, biasanya kalau data tu untuk satu tempoh sahaja, jadi sesuainya kita jawab untuk pola perbandingan lah. Tinggi rendah, macam soalan berkaitan dengan tahap kepercayaan tadi. Okey, tapi kalau dalam jadual tu diberikan tempohnya lebih daripada 1 tahun dan maklumatnya juga jika dalam jadual tu diberikan tempohnya lebih dari 1 tempoh, okey, jadi kita boleh tentukan untuk pola perubahan. Jadi bergantung kepada kehendak soalan. Okey, kehendak soalan pola luar biasa ni dia berbagai-bagai, sebab tu kita namakan dia luar biasa. Setakat ni saja perbincangan kita pada hari ini. Okey, cikgu tak spesifikkan lah, cikgu just nak tunjukkan bentuk soalan dan bagaimana untuk menentukan kehendak soalan bagi pola luar biasa ni. Okey, dalam kelas akan datang nanti kita cuba bincangkan pula soalan berkaitan dengan gambar rajah. Contohnya carta alir. Okey, jumpa lagi. Thanks for watching.